Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa azwajihi wa zurriyyatihi kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Wa barik ala Muhammad wa azwajihi wa zurriyyatihi kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana pada malam ini dapat sekali lagi sama-sama kita berkumpul di surau kita untuk kita sambung perkongsian kita daripada buku Al-Bayan yang dikeluarkan oleh Jakim ini. Dan pada sesi yang lalu kita dah masuk tajuk-tajuk yang setelah solat malam tu hari, semaya witir. Dan malam ni insya-Allah kita masuk yang ketujuh, itulah berdoa memohon perlindungan sebelum memberi salam. Ya. Baik. Buku ini menukilkan hadis daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daripada Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, di mana katanya iza farigha ahadukum minat tasyahhud al-akhir falyata'awwaz billahi min arba' min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarril masihid dajjal. Maksudnya daripada Abi Hurairah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ataupun setengah riwayat beliau mendengar sendiri hadis ini daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sami'tun Nabi yaqul. Ya. Hadis begini tuan-tuan disebut sebagai hadis at-tasrih bis sama'. Mana sahabat bagi tahu memang dia dengar Nabi ucapkan. Ya. Antara top hadis lah ya. Dia tak sama dengan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia tak sama tu. Kalau sahabat itu meriwayatkan Nabi SAW berkata, boleh jadi dia dengar daripada Nabi sendiri dan boleh jadi juga diambil daripada orang lain. Boleh jadi. Adapun jika sahabat berkata sami'tun Nabi yaqul, aku dengar Nabi kata, ya, maka jelas sekali bahawa sahabat ni memang dia dengar daripada Nabi. Ucapan tu dia ambil direct, ya, daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dan hadis itu ini antara daripadanya. Walaupun nak dibandingkan hadis at-tasrih bis sama', hadis sahabat kata aku dengar Nabi kata, aku dengar Nabi kata, dengan hadis yang sahabat meriwayatkan Nabi kata, of course dia tidak banyak nak banding hak tu. Ya. Sahabat kata aku dengar Nabi kata, aku dengar Nabi kata, ni nak dibandingkan dengan Nabi kata, hak tu lagi kurang. Ya. Tapi dia antara top hadis. Jika ia sahih dan dia dengar sendiri daripada Nabi, kebiasaannya dia top lah, ya. Dipanggil hadis at-tasrih bis sama'. Dan termasuk hadis inilah di mana Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu dia sendiri dengar Nabi kata. Apa Nabi kata? Apabila kamu habis daripada membaca tasyahud akhir. Mana kita baca tasyahud tu, at-tahiyatul mubarakatuh salawatu tayyibatu lillah sampai syahadah, sampai selawat. Habis lah. Ya. Maka kata Nabi, falyata'awwadz billahi min arba'. Hendaklah dia minta perlindungan daripada Allah, dengan Allah, ya, bukan daripada Allah, daripada 4 perkara. Pertama, min azabi jahannam, daripada azab jahannam, neraka lah pada hari kiamat nanti. Wa min azabil qabri, daripada azab kubur. Ya. Wa min fitnatil mahya, daripada fitnah kehidupan. Wal mamat, dan juga kematian. Fitnah ni makna dugaan. Dugaan, ya.
Orang Melayu bila sebut fitnah ni kita tuduh orang lah, betul tak? Ya. Tak tahu lagi orang tu betul ke tidak, buat ke tidak, salah ke tidak, kita tuduh dia. Itu orang Melayu panggil fitnah. Kebiasaannya tuduhan yang jahat-jahat lah. Ya. Fitnah ni tuan-tuan dalam bahasa Arab, of course dalam syarak dia ada banyak maksud. Ya. Syirik pun makna fitnah juga. Ya. Al-qatlu asyaddu minal qatl. Al-fitnatu asyaddu minal qatl. Allah Ta'ala kata, fitnah itu lebih berat daripada membunuh. Kita faham fitnah kita duduk fitnah tu lah. Bukan, fitnah di situ makna syirik. Al-fitnatu asyaddu minal qatl. Setengah ayat, al-fitnatu akbaru minal qatl, ialah syirik. Fitnah tu makna syirik. Memang makna fitnah dalam syarak ni sebahagiannya adalah syirik. Tengoklah konteks ayat tu macam mana. Ya. Tapi makna yang maklum dalam bahasa Arab, fitnah ni makna ujian. Ya. Dugaan, itulah makna fitnah. Ya. Kalau kita fitnah orang tu, orang Arab panggil buhtan. Ya. Kalau kita ngatur ke dia, ngumpat lah, itu panggil ribah. Kalau kita tuduh dia, itu kita panggil buhtan. Ya. Sebab tu Nabi sebut pada sahabat Nabi, hadis Abi Hurairah juga kan, Sunan Abi Daud tu, kalau kamu kata benda yang tak ada pada sahabat kamu, itu mengumpat. Tapi kalau kamu kata benda yang tidak ada padanya, maka kamu telah melakukan buhtan. Buhtan tu makna fitnah. Ya. Ini bahasa Melayu biasalah. Kadang-kadang kita ambil perkataan dengan maksudnya secara keseluruhan. Ni tuan-tuan belajar dalam bahasa Melayu kan? Ya. Bahasa pinjaman ataupun perkataan pinjaman ataupun perkataan serapan. Kita ambil lah daripada bahasa-bahasa lain. Biasanya bahasa Arab lah. Bahasa Arab ni dia sudut keagamaan. Musafah lah sebagai besar padanya. Kalau bahasa Inggeris ni teknologi. Ada kala kita ambil perkataan dengan maksudnya secara keseluruhan. Ada macam masjid, macam solat, macam Ramadan. Ada kala kita ambil perkataan sebahagian daripada maksudnya, tapi tidak keseluruhannya. Ya. Contoh apa ya? Musalla, contoh musalla. Musalla ni maksudnya tempat semayang. Dan dalam setengah keadaan dia merujuk kepada tempat semayang lapang. Macam di padang. Ya. Kita bila sebut musalla, surau kecil sekali. Ada masjid, ada surau, ada musalla. Tiga kategori pentadbiran. Ya. Ni. Tiga kan. Satu masjid, satu surau, satu musalla. Ya. Ni KL kan? KL saya tak tahulah. Tapi kalau Selangor dia ada tiga. Macam di tempat kami dulu ada satu surau lah di bawah flat tu, kecil je. 2 sah je. Tapi dia bukan surau. Walaupun nama surau. Itu musalla. Ya. Musalla ni dia tak macam masjid surau. Kena buat Masjid Agung, kena ada AJK dan seumpama, yang tak buat pun tak apa. Tapi kalau buat pun tak apa. Tapi dia tak perlu hantarlah kepada majlis agama. Dia hanya hantar ke masjid bawah karyah dia saja. Ya, musalla ni dia agak ringan lah. Surau 2 sah lah. Ya. Jadi hak kecil-kecil dia panggil surau. Dia panggil musalla. Ya. Padahal dalam bahasa Arab, musalla merujuk kepada tempat semayang, dan dalam semua keadaan tempat semayang lapang, musalla. Tapi masjid itu boleh kata musalla juga. Pasal musalla ni maksudnya tempat solat. Itulah maksudnya musalla. Asal tempat semayang je kita perlu panggil musalla. Dalam rumah kita ada satu tempat khas, tempat kita semayang. Boleh dipanggil musalla. Masjid boleh dipanggil musalla. Ya. Apa-apa tempat semayang. Dalam setengah keadaan juga, musalla digunakan untuk merujuk kepada tempat semayang yang lapang selain masjid. Pasal zaman Rasulullah ni ada 2 tempat semayang. Satu masjid, satu musalla. Masjid ni masjid Nabi lah. Musalla ni makna tempat lapang yang memang dikhaskan untuk Nabi semayang-semayang tertentu. Seperti semayang hari raya, semayang minta hujan, apa lagi? Semayang gerhana, ya. Nabi semayang kat tempat lapang. Kerana pada solat-solat sebegitu, memang kita ajak ramai lah. Jadi, dia panggil bersesuaian lah, ya.
Macam sembahyang gerhana kan. Sebab bila sembahyang tu kita nak tengok gerhana tu. Bila gerhana dah tidak berlaku, dah habis, kita tak boleh sembahyang lagi. Macam itulah cerita dia. Baik. Jadi fitnah ni masuk dugaan lah. Kita minta berlindung daripada Allah, daripada dugaan kehidupan dan kematian. Kerana hidup ada dugaannya, ada cobaannya, ada cabarannya. Meninggal pun sama juga. Mati pun sama juga. Ada dugaan-dugaannya yang tersendiri. Bahkan lebih berat sebenarnya daripada dugaan hidup. Kita rasa macam hidup ni payah dah tak? Macam susah apa gitu gini. Mati lagi susah. Ya. Sebab itu kata Imam Al-Ghazali rahimahullah dalam bukunya Minhajul Abidin, as-sabru ala syada'idid dunya ahwan min syada'idi al-akhirah atau yaumil qiyamah. Bersabar di atas syada'id. Syada'id ni apa ya? Syada'id ni makna toughness, kesusahan dunia. Lebih ringan daripada kesusahan pada hari kiamat. Dah kalau satu hari 1000 tahun, satu hari dunia, satu hari akhirat, 1000 tahun dunia. Situ nampak dah berat dia. Ya tak? Ya. Baik, cerita dia dugaan tu lah ya. Jadi kita minta berlindung pada Allah. Dua ni kita tak mau. Dugaan dunia dan juga dugaan pada hari akhirat. Dugaan tu memang tetap ada. Maksudnya kita minta berlindung supaya Allah Ta'ala bantu kita, bagi petunjuk dekat kita. Mana ada hidup tak ada dugaan? Mesti ada dugaan. Mati pun sama juga. Mana tak ada dugaan? Ya tak? Mati-mati mari lalu makan akhir tu. Ya? Tak kira mati mana. Tapi minta Allah Ta'ala mengingatkan bagi kita ya. Wa min syarril masihid dajjal, dan juga daripada kejahatan al-masih ad-dajjal. Dajjal lah ya. Dajjal tu tuan belajar dalam bab akidah lah ya. Cerita dia Nabi memerintahkan begitu. Idza farigha ahadukum minat tasyahhud al-akhir awil akhir falyata'awaz billahi min arba. Bila mu habis dah tu tasyahud tu, Nabi kata maka mintalah perlindungan daripada Allah daripada 4 perkara yang telah saya sebutkan, base kepada hadis ini dan beberapa hadis yang lain. Kerana hadis ini diriwayatkan bukan saja daripada Abi Hurairah tapi juga sebahagian sahabat Rasulullah SAW yang lain. Sebab itu sepakat para ulama, ujung semayang adalah tempat digalakkan kita berdoa dan ia adalah tempat yang mustajab. Al-Imam Syaukani rahimahullah dalam bukunya Tuhfatul Zakirin menghimpunkan tempat-tempat mustajab doa ya, dalam bukunya itu based on hadis-hadis Rasulullah SAW dan ayat Quran juga. Ada 20 lebih tak silap saya. Saya lama tak buka buku tu. Salah satu ialah waktu ni ya. Hak dalam semayang lah. Hak luar semayang tu cerita. Tapi campur belaka lah luar semayang, dalam semayang. Banyak kan. Salah satu ialah ketika tasyahud, yakni after tasyahud lah. Sebelum daripada salam. Ya. Dan memang sepakat para ulama, hatta Al-Imam Nawawi rahimahullah disebut dalam bukunya Al-Azkar, i'lam anna du'a ba'da tasyahudil akhir masyru' bi ghairi khilaf. Ya. Ketahuilah olehmu bahawa berdoa selepas tasyahud akhir adalah masyru', disyariatkan bila khilaf, tanpa khilaf ya. Dan after that dia sebut ia adalah mustahab walaysa biwajib. Dia disyariatkan tapi ia adalah sunnah, digalakkan dan tidak wajib. Ya, itu pendapat beliau. Dan of course lah yang standard dalam mazhab Syafi'i dan majoriti para ulama, walaupun ada segelintir mewajibkan. Antaranya Al-Imam Ibnu Al-Arabi rahimahullah dalam bukunya Ahkamul Quran ya. Ibnu Arabi ini ulama besar mazhab Maliki, pengarang tafsir Ahkamul Quran. Dia ada 2 Ahkamul Quran. Satu Ahkamul Quran Al-Kubra, tafsir dia yang besar. Satu lagi Ahkamul Quran As-Sughra, tafsir dia yang kecil ya. Tapi ulama tahu lah ya. Kedudukan beliau dalam mazhab Maliki, kalau Syafi'i ini macam Nawawi lah, antara top scholar of Maliki side ya. Dia antara ulama besar Maliki. Dan dia kata wajib. Dan ada lagi individu-individu yang lain yang kata wajib. Ya. Bila sebut wajib ni makna kalau tak baca berdosa. Berdosa.
Walaupun semayang itu sah, dia tak wajib macam tasyahud, tak wajib macam baca Al-Fatihah. Tapi hak tu kalau tak baca memang tak sah lah, pasal dia fardu. Wajib ni bawah sikit, dia bukan fardu tapi wajib. Mana kalau tak baca berdosa. Ya. Dan saya tak tahulah kok ada ulama lain kata tak sah salat, Allah Taala alam. Tapi kalau kata wajib tu kira berat dah tu. Dan kalau tidak baca mesti sujud sahwi. Dia macam mazhab Hambali lah. Mazhab Hambali tuan-tuan, kalau kita zikir-zikir dalam rokok, dalam sujud, duduk antara sujud, zikir itu tak baca pun tak apa lah, sunnah saja. Tapi memang kita baca. Tapi kalau sebagai ulama lain macam yang standard mazhab Hambali, dia straight sikit. Kalau tak baca, ya, saya tak tahu lah dia kata berdosa atau tidak, tapi kena sujud sahwi. Kerana zikir-zikir seumpama ini dia duduk dalam kelompok wajib. Bukan fardu tapi wajib. Dia beza fardu dengan wajib. Kita fardu wajib hak tuluh ya. Ya. Tapi dia kata wajib. Pasal apa dia kata wajib? Pertama ialah kerana Rasulullah SAW memerintahkan. Macam hadis ni, Nabi kata falyata'awwadz billah. Hendaklah kamu berlindung daripada Allah. Itu perintah. Dan sepakat para ulama, perintah adalah wajib. Ya. Melainkan jika ada nas lain yang menjatuhkan kedudukannya daripada wajib kepada perkara-perkara yang lain. Ya. Al-azhu fil amri al-wujub illa li sarif. Ya. Asas-asas perintah ni dia wajib. Melainkan jika ada sarif. Sarif ni makna benda yang memalingkan ia daripada hukum itu. Bukan semua perintah ni wajib. Ada perintah memang dia wajib lah, pasal itu asalnya. Tapi ada sebahagian perintah sunnah saja. Nabi suruh tapi ada kala Nabi tak buat, contohnya, maka dia jadi sunnah. Nabi meninggalkannya once while, maka dia jadi sunnah. Kalau benda tu wajib, suruhannya wajib, nescaya Nabi akan buat dan Nabi tidak akan meninggalkannya. Tak? Jadi banyak perintah dia wajib, tapi banyak juga perintah-perintah yang dia sunnah lah. Ya. Macam sebahagian solat kan, macam tahiyatul masjid. Tahiyatul masjid Nabi suruh, idza dakhala ahadukumul masjid fala yajlis hatta yarka' rak'atain. Hadis Abi Qatadah Al-Ansari rahimahullah radhiyallahu taala anhu dan Sahih Muslim, Nabi kata bila awak masuk masjid ataupun bila seorang kamu itu masuk masjid, maka jangan kamu duduk sehingga kamu rokok 2 rakaat, mana kamu solat 2 rakaat. Ya. Itu perintah tu. Jadi wajiblah asalnya. Tapi pasal apa majoriti kata tak wajib? Ya. Pasal ada riwayat yang menunjukkan bahawa sembahyang fardu ini hanya 5 waktu saja. Ada Talha bin Ubaidillah, hadis Abi Hurairah, ya. Dan sebagian sahabat yang lain, hadis Ubadah. Di mana Nabi kata hak wajib sembahyang ni 5 waktu saja. Jadi selain 5 waktu ni dia kata tak wajib lah. Memang perintah, tapi dengan sebab ada sorif. Sorif ni makna nas lain yang memalingkan atau menjatuhkan kedudukan wajibnya. Macam itulah. Ya. Ada perintah tuan-tuan dia tak wajib, dia harus ada juga. Tuan-tuan baca surah Jumaat kan? Ya. Ayat yang 10 tu, 10 ke 9. Fa idza qudiyatis salatu fantashiru fil ard wabtaghu min fadlillahi washkurullaha katsiran wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Allah Taala kata fa idza qudiyatis salah fantashiru fil ard. Bila kamu dah habis solat Jumaat itulah, fantashiru fil ard, maka pergilah kamu bertebaran di atas muka bumi. Itu perintah tu. Patut wajib ya, lepas sembahyang kena keluar masjid terus ya. Tapi itu perintah yang harus. Ada juga gitu, ya. Ada, tuan-tuan belajar usul fiqh adalah kan, perbahasan tentang al-amr, instruction dalam syarak, suruhan-suruhan yang ada dalam syarak. Sebahagiannya wajib, sebahagiannya hanya sunnah dan sebahagiannya harus. Dan mungkin lagi ada konteks-konteks yang lain. Ya. Itu tuan-tuan belajar in detail lah usul fiqh lah ya, kalau ada lah, tak tahu lah surah ni ada kan. Banyak surah masjid tak ada subjek usul fiqh. Saya pun ajar usul fiqh satu surah je, di Tidak Aisyah Alam, surah Sakinah. Itu satu-satunya surah yang saya ajar usul fiqh. Itu pun pening ya.
Jemaah komplain juga kan. Susah nak catch up katanya. Saya kata saya ajak paling mudah sekali dah ni. Saya tak boleh nak ajak mudah lagi dah. Saya hok teknikal tu saya yalah kadang tak tahu lah kan. Okey, tak apa. Jadi dia kata Nabi suruh ni wajib. Satu. Yang kedua ialah kerana Rasulullah SAW tidak pernah meninggalkannya. Dalam riwayat-riwayat sembahyang Rasulullah SAW. Jadi dia kata macam tak boleh tinggal doa ni. Ya. Walau bagaimanapun menjadi beberapa ianya tidak wajib, tetapi ia adalah perkara yang amat-amat digalakkan untuk kita melakukan. Ia satu sunnah. Baik dalam sembahyang fardu atau sembahyang yang tidak fardu. Ya. Hatta saya sendiri pun dulu-dulu kalau sembahyang sunat, ni cerita before ustaz dululah kan. Baru-baru nak start. Kalau sembahyang sunat tak baca dah doa ni, baca masuk, sebab kita doa ni masa sekolah agama dulu, sekolah menengah kita dah belajar. Tapi tak ada penekanan. Ya. No emphasize. Jadi kita buatlah waktu kita nak buat. Dan banyak juga kita tak buat. Terutama sembahyang sunnah. Ya tak? Imam pun tak buat. Sebenarnya main witir. Sembahyang tarawih. Main tarawih. Kadang tak buat pun. Imam kan bila baca kita dengar. Ya. Kadang-kadang selawat aja. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kama sallaita ala Ibrahim duduk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Main sunat sama fardu juga. Ya. Masa sabata fil nafli sabata fil fardi. Apa kita buat dalam sembahyang sunat dengan sembahyang fardu dia tak ada beza. Ya. Jadi kita tasyahud akhir tu buat macam biasa. Ya. Selawat dengan penuh. Ya. Dan baca doa ni juga. Ya. After that baru kita Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita pun sembahyang tarawih bukan satu rakaat 3 lai pun, 2 lai pun, atau 1 lai, satu muka surat je, satu mushaf tu. Itu pun tak ramai yang buat begitu. Kalau seorang biasa macam kita ni kadang-kadang satu muka surat tu dia bagi 2. Ya tak? Tapi ada setengah masjid ni memang dia target satu malam satu juzuk. Kalau satu malam satu juzuk memang satu rakaat satu muka surat lah, macam di masjid kampung saya, Masjid As-Samadi. Memang every night satu, bukan every night, every single rakaat, every page. Pasal dia satu malam nak habis satu juzuk. Lepas tu malam yang ke-20 hujung-hujung kan, 25, 26, bukan kata satu malam satu muka surat, satu malam 2 muka surat. Lengah juga berdiri tuan. Pasal apa? Pasal dia nak khatamkan pada malam 27. Malam 28 tu imam tahfiz tu nak balik kampung dah. Jadi dia kena pergi habis hawa. Ya. Dan kebiasaannya malam 27 dah doa khatam Quran dah. Ya. Masa kunut sembahyang witir. Ya. Nampak? Jadi kita baca macam biasa saja. Jadi dia kata ia perintah Rasulullah dan Nabi tidak pernah meninggalkannya. Dan An-Nawawi rahimahullah memang dia bagi penekanan. Saya lepas saya belajar baru saya amal, tak tinggal. Mesti saya tak tinggal. Tak tahu lah saya pernah tinggal, tapi rasa tak pernah tinggal. Ya. An-Nawawi rahimahullah dalam buku zikir itu memang dia bagi penekanan. Dan saya ingat dalam mana-mana buku zikir, kalau dalam bab doa after tasyahud, kerana ia perintah Rasulullah, ia tidak pernah ditinggalkan oleh baginda, dan ia waktu mustajab. Maka apa lagi yang kita mau? Ya. Pahala tak usah kira lah, ya tak? Dan dia beri penekanan. Ada banyak poin yang dia nyatakan. Pertama katanya ia ada disyariatkan, masyru' bila khilaf. Tak ada khilaf di kalangan para ulama. Cuma kita kata mustahab walaisa biwajib. Ia sunnah tidak wajib. Walaupun ada ulama lain yang kata ia wajib. Ya, tapi sepakatlah masyru' disyariatkan. Cuma hukum wajib tak wajib ulama khilaf, ya. Kemudian dia kata lagi yustahabu tatwiluhu, disunatkan kita baca panjang-panjang atau banyak-banyak. Berapa doa awak ingat lepas tasyahud? Saya ingat satu doa. Baca satu doa. Awak ingat berapa? 2. Baca 2 doa. Ya tak? Macam saya masalah sikit. Saya ingat banyak, tapi saya tak baca habis. Panjang pula. Saya baca 2 atau 3 saja. Ya? Paling sikit 1 lah, tapi jarang saya baca 1. Ya, saya baca 2 atau 3. Pasal ada panjang, ada pendek, kita kapur-kapur lah, kita capur-capur kan. Ya. Jadi dia kata ustahabu tatwiluhu, mesti baca bagi banyak, bagi panjang sikit. Allah kata tepat mustajab. Ya.
Illa 'alal imam, melainkan imam lah. Imam tak boleh lah. Imam satu doa cukup. Ya. Fil alami innaka hamidum majid, Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabr wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masiihid dajjal. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Ya, imam satu doa cukup. Ya. Mungkinlah dia boleh tambah lagi doa yang pendek-pendek. Allahumma hasibni hisaban yasira. Dah. Ya. Dan sebagai ulama kata imam after tasyahud tak boleh lebih daripada 3 doa. Ada juga yang kata begitu. 3 doa only. Ya. Mungkin doa hak tu Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam min azabil qabri. Lepas tu tambahlah hak pendek-pendek tu Allahumma hasibni hisaban yasira. Ya, tapi kalau panjang 2 sudah cukup. Hak tu tambahlah hak lagi Allahumma ighfirli ma qaddamtu ma akhartu ma asrartu ma alantu ma asraftu anta alam bihi minni antal muqaddim wa antal muakhir la ilaha illa anta. Ya. Jadi dia kata boleh panjang ataupun digalakkan panjang. Imam tak boleh. Ya, kerana imam ni dia kena ringan-ringankan. Idza shalla ahadukum bin nas falyukhaffif fa inna wara'ahu ad-dha'if wal marid. Ya, wazal hajah. Kalau awak jadi imam, Nabi kata ringan-ringankan sembahyang. Pasal belakang awak tu ada orang yang sakit, ada orang yang tua, dan ada orang yang ada hajat dan perkara lain yang dia nak buat. Ya. Kemudian kata An-Nawawi rahimahullah, dia kata apa lagi? Ada 6-7 poin. Kemudian Nawawi kata lagi, yad'u bil ma'thur. Hendaklah dia berdoa dengan yang ma'thur. Maksudnya tak wajib, tapi sebaik-baiknya. Dia doa dengan doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. That is the best. Pasal doa ni dia beri open. Kalau tu tahu bahasa Arab, tu boleh saja berdoa dengan doa sendiri. Hatta after that Imam Nawawi kata walahu ayyahtari'aha bi du'a min nafsihi. Dan dia boleh juga berdoa dengan doa yang dia reka sendiri daripada dirinya. Pasal Nabi kata bila awak dah habis tasyahud tu, ada Ibnu Mas'ud tu, Nabi kata summa yatakhayyar min ad-du'a ma a'jabahu fayad'u bih. Ya, saya Muslim. Nabi kata lepas tasyahud tu dia pilih doa yang dia suka. Kemudian dia bacalah doa itu dengannya. Ya. Jadi Majlis kata boleh saja kita baca doa kita sendiri, dan bukan tasyahud saja, macam sujud, tempat-tempat doa ni kita boleh saja doa. The best doa yang diriwayatkan daripada Nabi yang disebut sebagai maksur, narrated from the prophet, tapi boleh kita baca doa kita sendiri, tak ada masalah sama sekali, ya. Dan tapi bahasa Arab lah, ya. Walaupun ada juga segelintir kata bahasa lain pun boleh juga. Ada juga kata gitu, ya. Antaranya Al-Imam Ibn Taymiyah rahimahullah, dia kata boleh dengan bahasa kita sendiri. Jika kita tidak mampu berbahasa Arab, saya tak boleh lah, pasal saya kerti bahasa Arab. Boleh bercakap bahasa Arab, boleh doa bahasa Arab, ya. Macam haji-haji ni boleh lah. Pakat doa bahasa Melayu belakang, ya tak? Ya. Itu pendapat dia, ya. Dia kata, dan saya ingat ada lagi beberapa individu yang lain yang memilih begitu. Ya. Baik. Pasal apa dia kata boleh? Pertama kerana Nabi sendiri kata ya takhayyar min du'a ma ajabahu fayad'u bihi. Nabi suruh pilih. Pilih lah, baca lah dia kata. Yang kedua kerana bila kita berdoa dengan bahasa kita sendiri, asyaddu ta'siran fil qalbi. Dia lebih memberi kesan kepada hati kita. Memang tak sama tuan. Hatta saya sendiri bila doa dengan bahasa selain pada bahasa Melayu, dia tak sama, ya. Kita cakap bahasa Arab macam saya kan, memang kita tak perlu fikir, ya. Saya cakap bahasa Arab tuan, I don't even think about the words, I think only about the ideas. Macam bahasa Melayu jugalah. Saya cakap bahasa Melayu, kita tak fikir perkataan, kita fikir idea saja kan. Nak cakap apa cakap. Arab pun sama juga. Dulu-dulu peringkat dulu masa belajar memanglah kita nak cakap, kita fikir perkataan, ya. Tapi bila kita dah main satu bahasa, kita boleh bercakap saja tanpa kita memilih-milih perkataan, nak cakap-cakap aja. Tapi masih tidak sama dengan kita punya mother language. Orang kata al-lughatul dia tak sama. Taksiran fil qalbi, hati tu. Dan kata beliau Ibn Taymiyah lah terutamanya, dia kata selagi semakin ada kesan pada hati kita,
maka ia semakin dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala, kerana di situ akan timbul khusyuk, ya. Meminta-minta, dan seumpamanya. Jadi Nabi kata boleh, rekalah apa-apa doa, dan awak boleh saja wa yad'u min umuri dunia wal akhirah. Mintalah daripada Allah apa sahaja, daripada urusan dunia dan urusan akhirat. Jadi sekurang-kurang doa ni kita baca. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masiihid dajjal. Ya. Kalau boleh hafalah, tak susah, ya. Di samping ada lagi sebenarnya doa-doa yang lain. Kerana doa selepas tasyahud amat banyak sekali. Ya. Semayang ni tuan-tuan, Nabi semayang 23 years. Daripada Nabi jadi Nabi lagi. Ya. Nabi balik pada Gua Hira, terus difardukan semayang. Ya ayyuhal muddatsir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir. Itu ayat perintah Nabi suruh semayang. Bila ayat itu turun? Masa Nabi balik, ya. Ya ayyuhal muddatsir maknanya wahai orang yang berselimut. Bila Nabi selimut? Masa balik Gua Hira. Jadi perintah semayang telah ada ataupun telah turun seawal Nabi jadi Nabi, ya. Cuma waktu itu semayang qiyamul lail lah yang wajib, ya. 5 waktu tak ada lagi. 5 waktu tahun ke-11 Hijriah. Maknanya 11 tahun tu memang Nabi semayang, ya. Kemudian after difardukan semayang 5 waktu, tambah lagi 10 tahun Nabi di Madinah. Jadi 23 years, 23 tahun. Sebab tu hukum hakam ni tuan-tuan, dia bukan turun sekali one shot macam tu. Gerbuk turun Allah Ta'ala bagi. Macam ni mungkin nak semayang. Maknanya dia diturunkan atau disyaratkan secara beransur-ansur. Ya. Di mana asas semayang perbuatan je. Hak kita semayang, hak rukun tu, hak tu lah asas semayang sebenarnya. Hak lain-lain, hak sunat-sunat tu, dia gradually, sikit demi sedikit, ya. Hatta dalam setengah riwayat, cakap pun boleh masa semayang pekat awal kan, ya. Kunna natakallamu fi shalah yukallimu ahaduhu sahibahu wa huwa jambuhu fi shalah fa idza nazalat, ya, wa qumu lillahi qanitin umirna bisukut wa nuhina 'anil kalam, ya. Kata Zaid bin Arqam dalam Sahih Muslim atau Bukhari, tak silap saya, salah satu lah, ya. Dia kata dulu-dulu masa kami semayang, kami bercakap, ya. Dan kami berbual-bual, ya, dengan sahabat kami ada di sebelah menjebelah. Angkat takbir Allahu Akbar, tengok member, kecek dia, buah. Okey je, tak? Bila diturunkan ayat Quran, wa qumu lillahi qanitin, surah An-Nisa itu, barulah kami ditegah daripada berkata-kata dan kami disuruh diam masa tu, ya. Sedikit demi sedikit lah. Dekat awal boleh bercakap, after that tak boleh bercakap, ya. Dekat awal bercakap memang tak boleh lah, dah tak boleh dah. Tapi jawab salam boleh lagi masa tu, ya. Nabi bila bagi salam masa sembahyang dia jawab waalaikumsalam, waalaikumsalam. Lepas tu tak boleh dah, ya. Sebab tu bila sahabat bagi salam, dia balik tengok Nabi sembahyang, bagi salam, Nabi tak jawab. Rupanya tak boleh jawab salam dah. Belum tu boleh, ya. Nabi sekadar mengangkat sebelah tangannya sahaja. Assalamualaikum kat tangan, ya. Satu jari atau tapak tangan. Tunjuk syarat dengan jari lah, masuk gitulah, ya. Bila sahabat bagi salam tu, Nabi, ya. Jadi dia begitu, ya. Jadi of course lah, zikir-zikir yang ada, doa-doa yang ada, banyak lah, ya tak? Angkat takbir, berapa cara Nabi angkat takbir? Ada banyak model, tuan-tuan. Angkat takbir ada 4 model dalam syarak ni, 4 model, ya. Dan setiap mazhab memilih model yang berbeza-beza untuk distandardkan yang paling afdal dalam mazhab mereka. Ni ikut kajian masing-masing lah. Aku kaji hak afdal begini, di atas dasar-dasar tertentu lah, ya tak? Tak sama belaka,
Tuan-tuan akad takbir macam mana? Mazhab Syafi'i ya? Macam mana akad takbir mazhab Syafi'i? Macam mana akad takbir mazhab Syafi'i? Macam-macam orang akad takbir ya. Mazhab Syafi'i takbir Allahu Akbar. Allahu Akbar. Tu mazhab Syafi'i. Mazhab Syafi'i ni maksudnya hak paling standard lah. Dalam banyak-banyak pendapat yang ada, baik Imam Syafi'i, ya, kalau ikutkan yang Imam Syafi'i saran bukan yang tu, yang lain. Tapi mazhab Syafi'i ini bukan hanya pendapat Imam Syafi'i, dia kolektif. Imam Syafi'i, anak murid Imam Syafi'i, ulama-ulama yang terawal, campur-campur 100 years. Mari memang besar hak ujung-ujung tu macam Nawawi, dia saring-saring, jadilah yang standard. Ya. Hari ni pun masih ada yang standard. Tuan-tuan baca Muktamad Zuhaili, sebahagian standard sudah berubah. Ibadat saya tak tengoklah perbezaannya, tak ketara sangatlah. Tapi kalau muamalat banyak dah di up to date, dah disaring balik. Ilmu ni macam tu lah. Mana boleh kita baca satu buku, kita nak bawa buku ni sampai hari kiamat. Ya? Terutama benda-benda seumpama ini. Ada benda dia boleh berubah. Ya? Isyak ke? Belum. Baik. Allahu Akbar. Tu angkat tangan. Sambil angkat tangan, tu angkat tangan, bar tu dah letak tangan. Tangan lurus kan? Allahu Akbar. Tu hak paling standard. Kalau tuan buat hak tu, tuan mazhab Syafi'i ya. Dalam bab takbir ni. Tapi kalau tuan buat hak lain, tuan bukan mazhab Syafi'i dalam bab takbir ni. Hatta saya sendiri pun saya pun tak buat begitu. Saya angkat tangan dulu. Allahu Akbar. Itu mazhab Syafi'i juga, tapi hak tak kuat lah. Tapi dia standard dalam mazhab yang lain. Ya. Pasal apa banyak model? Pasal ada banyak riwayat Nabi takbir begitu. Ada riwayat takbir ini, ada riwayat takbir ini. Ya. 23 years kan? Bacaan of course lah. Nampak? Walaupun ada bacaan-bacaan tertentu yang dipilih oleh ulama-ulama tertentu, of course lah dalam konteks mazhab ni untuk dia jadikan yang paling standard. Macam mazhab Syafi'i tasyahud Ibnu Abbas, at-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah, tu paling the best lah. Tapi mazhab lain dia ambil tasyahud lain. Tapi dia tak menafikan as long as dia daripada Rasulullah SAW. Of course lah kalau dia sahih. Sebab tu Nawawi dia sebut dalam buku dia, antara Al-Azkar. Apa-apa yang sahih daripada Nabi, sabata Rasulillah, baik perbuatannya, baik kata-katanya, ia boleh diamalkan. Boleh diamalkan sama sekali. Mana boleh kita tak boleh buat benda yang Nabi buat? Janji sahih lah. Ya. Bacaan, walaupun ada bacaan-bacaan tertentu, dipilih oleh ulama-ulama tertentu, of course lah mazhab-mazhab tertentu, dia tidak menafikan mazhab-mazhab yang lain ataupun bacaan-bacaan yang lain. Ialah kita baca atau belajar buku hak basic, tu ialah ada. Tapi kalau kita belajar buku yang lebih detail, dia akan masuk semua. Ni versi-versi hak Nabi takbir ni macam ni. Ni versi-versi hak Nabi baca masa tasyahud. Ni versi-versi hak Nabi baca masa sujud. Macam-macam zikir tu. Ya. Same goes to doa after tasyahud ni lah, dia ada banyak. Ya, hatta An-Nawawi rahimahullah masuk Al-Azkar tu ada banyak sekali. Dan dia kata boleh saja kita baca mana-mana tasyahud. Mana-mana doa yang sahih daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Mazhab Syafi'i dia pilih 3 doa. Pertama hak ni lah, Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masiihid dajjal ataupun wa min syarril masiihid dajjal. Ya. Kemudian ada 2 lagi. Ni kita dah baca tadi kan. Yang kedua ialah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Ali bin Abi Thalib. Allahumma ighfirli ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma alantu wa ma asraftu anta alam bihi minni antal muqaddim wa anta muakhir la ilaha illa anta. Ya. Bila tu kan? 2. Ya. 2 tu ikut. Ya. Tapi SOS dia sahih, ya. Nabi kadang-kadang baca pendek je. Allahumma hasibni hisaban yasira. Itu juga dimuatkan dalam buku-buku sunnah, buku-buku fiqh, hatta buku zikir, buku-buku zikir ada. Jadi oleh Aisyah radhiyallahu taala anha dalam Musnad Ahmad, very top one. Tak tahulah ada dalam Bukhari Muslim atau tidak. Nabi doa pendek je. Only 4 words. Ini saya banyak baca. Allahumma hasibni hisaban yasira.
Allahumma hasibni hisaban yasir. Wahai Tuhan, hisablah aku dengan hisapan yang ringan. Aisyah dengan Nabi baca begitu, after Nabi sembahyang, Aisyah tanyalah Nabi. Ya, pasal apa baca begitu? Nabi kata, al-abdu idza husiba halaka. Aisyah kata, wahai Rasulullah, kenapa kita nak kena minta dengan Allah supaya diringankan hisab? Maka Nabi kata, seseorang hamba itu bila dihisab oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dia akan binasa. Kemungkinan besarlah dia akan binasa. Memanglah tuan. Kita buat ibadah ni kan. Ya. Tak payah Allah Taala nak cek takbir kita macam mana, tak kira model mana kita buat. Ya, tak payah nak cek bacaan mana yang kita baca, makhraj betul ke tidak. Tak cek betul dulu. Ataupun hak tu ke dia. Dia cek saja dulu niat kita, cukup lah. Kalau kata tungging, dia boleh cek niat ni. Niat awak semayang, niat awak sedekah, niat awak mengajar, niat awak belajar, niat awak itu, niat awak ini. Kalau cek niat kita masuk neraka dulu lagi. Tak usah cek orang lain, kalau nak kira lah. Ya? Sebab itu Nabi doa itu, ya Allah, hisapkan aku dengan hisapan yang ringan. Mana hisapan yang dipermudahkan. Ada hamba Allah yang Tuhan 99 buku dia ada. Satu buku sejauh mata memandang. Nak hisap belakang, cek sosok belakang tu. Ya. Jadi cerita dia begitu ya. Jadi boleh baca Allahumma hasibni hisaban yasir. Hak pendek sekali. Ada banyak lagi yang lain. Doa yang saya suka juga ialah Allahumma inni a'udzubika minal ma'thami wal maghram. Ya. Doa tu dia panjang, ada 4 perkataan. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masiihid dajjal. Allahumma inni a'udzubika minal maghrami wal ma'tham. Dia Nabi minta macam hak ni juga. Ya. Cuma ujung tu Nabi minta, ya Allah, aku berlindung daripada-Mu perkara yang membawa kepada dosa, dan aku berlindung denganmu daripada hutang. Bila sahabat dengar Nabi minta berlindung daripada hutang, Nabi pun tanyalah, ma aksar ma tasta'iz minal maghram ya Rasulullah. Wahai Rasulullah, kenapa mu banyak kali minta diselamatkan ataupun dilindungi daripada hutang? Ya, maka Nabi berkata, ar-rajulu idza gharima fa haddasa wa kadzaba wa wa'ada fa akhlafa. Bukan itulah hadis dia. Nabi kata, ar-rajulu idza gharima fa haddatha fa kadzaba wa wa'ada fa akhlafa. Nabi kata, seorang lelaki itu bila dia berhutang, bila dia bercakap dia bohong. Tak semua, tapi boleh jadi. Yalah, memang nak minta hutang, kita tak ada duit nak bayar lagi. Nipu lah. Tak? Dan bila dia berjanji, dia mungkiri. Jadi berhutang ni masalah juga. Walaupun pada asalnya harus. Hutang ni harus, tuan. Mana mungkin tidak harus, Allah Ta'ala benarkan. Ya alladzina amanu idza tadayantum bidani ila ajalin musamma faktubu. Allah Ta'ala kata, wahai orang beriman, bila kamu berhutang, kamu tulislah. Bahkan ayat yang terpanjang sekali dalam Quran, satu ayat, satu muka surat. Satu ayat, satu muka surat. Ayat pasal hutang, Al-Baqarah 282. Ya. Bahkan dalam muamalah ada satu bab yang besar, babul qardi. Ya. Bab hutang. Ya. Dan Nabi pun berhutang. Jadi mestilah harus. Nampak? Kan Nabi berhutang. Ada juga orang kata, jangan berhutang, nanti mati susah. Siapa cakap mati susah? Habis tu Nabi berhutang, elok je. Harus. Tanpa hajat dan keperluan, baru jadi makruh. Ya? Tapi kalau ada hajat dan keperluan, harus. Kita bukan nak jutawan. Bukan nak hartawan. Ya tak? Kalau cash banyak, tak apalah. Boleh hutang kalau ada keperluan tu. Tapi kalau berlebih-lebihan, tak boleh lah. Ya? Pasal Nabi pun berhutang. Ya? Of course lah, kalau berhutang tak nak bayar, itu teruk sekali tu. Sampai mati tak bayar hutang. Ya? Jangan begitulah. Ya? Kalau dia berhutang, awal-awal dia tak nak bayar, ia satu dosa yang besar sekali.
ataupun dia berhutang niat nak bayar, kemudian dia boleh bayar, dia tangguh-tangguhkan. Layul wajid yahillu 'irduhu wa 'uqubatuh. Kalau orang tu mampu bayar hutang, dia tak bayar, Nabi kata dia boleh diambil tindakan. Dia boleh ditangkap, boleh dipenjarakan, boleh didenda dan seumpamanya. Ya. Hatta lah konteks hari ni pun, tuan-tuan buat apa-apa pembiayaan atau pinjaman di peringkat kewangan kan. Awak ambil konvensional ko, awak ambil Islami ko, awak lambat bayar, awak tetap kena. Ya. Sebab tu sebahagian dia tu dia kata sama je Islami dengan konvensional sama je. Lambat bayar kena cas juga tu. Kalau tak cas awak pula lambat bayar. Memang kena cas. Tapi hak Islami dia cas cara Islami lah. Adalah tata caranya. Hak konvensional dia cas cara konvensional. Ada tata caranya. Cas tetap kena cas, tidak lingkup lah kita. Ya tak? Ya. Mana kena ada tindakan-tindakan tertentu ya. Dan Nabi memang menggalakkan supaya kita menjagalah. Boleh hutang tapi kita kena jaga. Ya. Dan orang yang memberi hutang diberi pahala oleh Allah. Dapat pahala tuan. Dia kalau hadis Nabi ada satu slot. Dipanggil kesunahan memberi hutang atau pinjaman pada orang lain. Dan saya rasalah ataupun saya ingatlah tak pasti majoriti atau tidak. Memang sebahagian para ulama menggalakkan memberi hutang berbanding bersedekah. Ataupun dia kata hutang ni lebih besar pahala daripada sedekah. Sebab sedekah kan tak perlu atau tak ada hajat apa-apa kan. Tapi kalau kebiasaannya kalau orang nak berhutang dengan kita, dia dalam kesusahan. Ya, dalam kesusahan. Dan orang yang menolong orang susah lain memang disukai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Allah Taala akan tolong dia baik di dunia, baik di akhirat. Dan kalau tuan-tuan buka Riyadhus Shalihin, ada satu bab hutang yang An-Nawawi masukkan. Ada beberapa hadis dimasukkan bahkan. Ada satu hadis itu agak bagus sekali. Hadis Muslim daripada Huzaifah. Di mana ada seorang hamba Allah Ta'ala ni tuan-tuan, dia tak ada amalan yang dia lakukan. Tak ada. Bila malaikat, ni hadis sahih ni. Hadis sahih Muslim, Huzaifah. Bila dia mati, Allah Ta'ala nak hisap dia. Allah Ta'ala suruh malaikat tengok amalan dia. Cek tengok, tak ada. Oh, tak ada amal dia. Malaikat pun tanya dia, awak dia tak ada amal dia ke? Hal indaka hasanat? Hal amilta minal khairi syai'an? Mu tak ada benda baik ke? Hak mu buat masa hidup dulu. La, tak ada dia kata. Oh, teruk pada kita lagi tu. Kita ngah semaya, ngah jadi imam, ngah jadi muazzin, ya tak? Oh, dengar kuliah lagi. Dia tak ada. Oh. Ni parut sungguh orang ni. Malaikat pula marah dia. Tazakar. Ingat kat sikit. Cuba kamu ingat balik. Dia ingat. Ya. Tiba-tiba ada. Oh, naam dia kata. Ya. Kuntu udayin an-nas. Aku dulu ada bagi hutang pada orang. Ya. Fa'amur fityati an tajawaz anil mu'sir. Wada' anil musir. Atau kamakal. Dan aku ingat lagi aku pesan pada budak-budak aku hok gi kutik. Budak aku hok gi kutik tu, kutik hutang tu lah. Kalau orang tu susah, bagi dia tempoh. Ya. Dan kalau dia terlebih susah, kamu lepaskan hutang. Maka saat itu Allah Ta'ala memerintahkan kepada malaikatnya, tajawwazu anhu. Sebagaimana dia telah meringankan kesusahan orang lain itu, maka kamu lepaskanlah dia. Oh, fadilah besar lah. Kalau kita dapat tolong orang lah. Ya. Jadi cerita dia macam itulah ya. Jangan kerekut sangat. Ya tak? Kalau kita ada kelebihan boleh bantu orang, kita bantu. Dan jangan general sangat. Ya tak? Member tu memang jenis butai belaka, tak kira ada duit tak ada duit. Butai pula tak bayar. Boleh aja bagi. Tapi kadang-kadang susah juga kan. Ya. Tengoklah ya. Tapi kalau ada ruang-ruang tertentu untuk kita bantu orang, kita bantu. Ya. InsyaAllah ta'ala. Jadi habis bab tu, kalau tuan-tuan ada masa, tuan-tuan tengoklah doa tu sendiri. Cubalah apa yang pendek-pendek tu, ada banyak lagi yang lain yang saya tak dapat nak kongsikan semuanya. InsyaAllah ta'ala. Next nanti kita masuklah tajuk yang khususnya. Itulah berkaitan dengan sembahyang witir Nabi dan sembahyang sunat yang lain, termasuk sembahyang duha. Dan 2 rakaat sebelum subuh. InsyaAllah ta'ala. Ada yang tanya apa-apa tak? Ada soalan tak? 10 minit dah lepas insya'. Ada yang tanya apa-apa? Ada soalan?
Tak ada? Kalau tak ada, aku lupa hazar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tangguh amal kita dengan tasbih kafarah. Subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.